Orang Malaysia ialah pencuri. Pulangkan tanah kami. Satu insiden mengejutkan yang sukar dipercayai telah berlaku di Madagaskar. Apabila berita tersebar bahawa sebuah syarikat Malaysia dilaporkan telah memajak separuh daripada tanah pertanian negara itu, sejumlah 1/3 juta hektar, secara percuma selama 99 tahun, seluruh ibu kota menjadi gempar, demonstrasi 30,000 orang meletus dan akhirnya mencetuskan kudeta. Malaysia ialah negara yang merampas tanah. Keluar semua dari sini. Dalam masa sehari sahaja, Malaysia telah dihalau keluar sebagai penceroboh. Namun, perkara yang lebih mengejutkan ialah 15 tahun kemudian, negara pertama yang menghulurkan bantuan kepada Madagaskar yang sedang dilanda krisis adalah negara yang sama, Malaysia. Bagaimanakah permusuhan yang berpunca daripada salah faham boleh bertukar menjadi persahabatan yang dramatik, dan mengapakah pulau ini mencari Malaysia sekarang? Kisah luar biasa itu bermula sekarang. Di mana Anda mendengar siaran ini? Jangan lupa untuk melanggan dan suka. Salam sejahtera, saya Dina. Saya masih ingat jelas hari yang paling hangat dalam hidup saya, Mei 2008. Saya bekerja sebagai penjawat awam di Kementerian Kesihatan. Pada saat 30,000 orang berkumpul di dataran pada 13 Mei di Antananarivo. Apabila angka 1/3 juta hektar menghiasi muka depan akhbar, ia adalah ketakutan yang mutlak bagi kami. Ia adalah tanah seluas 22 kali ganda Kuala Lumpur, atau bersamaan dengan 4,000 kali padang bola sepak. Pada masa itu, dunia sedang digoncang oleh krisis makanan dan ketidakstabilan bekalan akibat lonjakan harga bijirin melanda seluruh dunia. Tepat pada masa itu, sebuah syarikat Malaysia, Syarikat Logistik Maju Jaya Group, menandatangani perjanjian pajakan percuma selama 99 tahun dengan kerajaan kami. Financial Times dari Britain menulis secara besar-besaran di muka depannya, melaporkan bahawa syarikat Malaysia telah mendapatkan separuh daripada tanah pertanian Madagaskar. Tangan saya menggeletar apabila pertama kali melihat artikel itu. 70% rakyat negara kami hidup dalam kemiskinan tegar, dengan pendapatan kurang daripada $1 sehari, dan kanak-kanak bertahan hidup dengan membakar biskut. Dalam keadaan seperti itu, berita bahawa separuh daripada tanah kami akan diserahkan kepada Malaysia bukan sekadar berita, tetapi isu kelangsungan hidup. Dari tingkap pejabat Kementerian Kesihatan, saya melihat kejalanan, orang ramai mula berkumpul. Pada mulanya hanya beberapa puluh orang, tetapi dalam sekelip mata, ia bertambah menjadi ratusan, dan seluruh jalanan dipenuhi lautan manusia. Saya mencapai beg tangan saya dan keluar, dan rakan sekerja saya semua berjalan ke arah yang sama. Apabila saya tiba di dataran, beribu-ribu orang sudah berkumpul, orang yang memegang batu, orang yang mengibarkan plakat, dan orang yang menjerit sehingga suara serak memenuhi dataran. Udara terasa berat dengan bau gas pemedih mata dan peluh, dan saya perlahan-lahan berjalan ke arah kerumunan itu. Orang Malaysia ialah pencuri. Adakah Anda mahu menjadikan kami petani pajakan? Slogan, tidak cukupkah penjajahan Perancis? Kini Malaysia pula. Menusuk telinga saya. Saya juga mengangkat penumbuk dan meninggikan suara. Saya menjerit bahawa Malaysia adalah penceroboh yang mahu merampas tanah kami, dan kami tidak akan sesekali memaafkannya. Ahli politik muda, Rajoelina, naik ke podium, mengambil mikrofon dan mula menjerit. Orang ramai bersorak dengan penuh semangat apabila dia menjerit bahawa perjanjian dengan Malaysia adalah pengkhianatan negara dan kerajaan yang menjual negara harus berundur. Saya juga bertepuk tangan dan bersetuju dengannya. Pada saat itu, saya benar-benar percaya bahawa dia benar. Demonstrasi menjadi semakin ganas, dan apabila batu mula melayang, polis mula menembak gas pemedih mata. Asap menyelubungi seluruh dataran, tetapi orang ramai tidak lari. Sebaliknya, mereka bergerak ke hadapan dan menentang. Saya juga mengalirkan air mata dalam asap gas pemedih mata, terus berjalan ke hadapan. Tiba-tiba, tentera melepaskan tembakan, dan bunyi tembakan kedengaran. Seorang lelaki di sebelah saya rebah di tempatnya. Melihat darah merebak di lantai, saya tergesa-gesa cuba membantunya, tetapi dia sudah tidak bernyawa. Tangan saya berlumuran darahnya, dan saya hanya mampu merenung tangan itu. Pada malam itu, lebih daripada 100 orang kehilangan nyawa, dan Presiden melarikan diri dari negara itu ke dalam buangan. Kudeta berjaya, dan Rajoelina menjadi pemimpin baru. Perjanjian dengan Malaysia dibatalkan serta-merta. Dalam perjalanan pulang, saya melalui sebuah kedai Malaysia, dan tingkap kacanya pecah, dengan batu-batu berterbangan di dalam kedai.
Papan tanda dengan tulisan Malaysia terkoyak dan jatuh ke tanah. Saya melihat pemandangan itu dan berfikir, itu adalah akibat yang wajar. Malaysia adalah negara yang mengkhianati kami. Keesokan paginya, apabila saya melapor diri di Kementerian Kesihatan, mesyuarat kecemasan telah diadakan dan arahan untuk menghentikan semua projek kerjasama dengan Malaysia dikeluarkan. Perintah untuk warga Malaysia keluar dari negara itu dalam masa 24 jam turut dikeluarkan. Saya menandatangani dokumen itu tanpa teragak-agak. Di jalanan orang mula menghina sesiapa sahaja yang kelihatan seperti orang Asia, memanggil mereka pencuri tanah, dan masyarakat Malaysia terpaksa melarikan diri ke lapangan terbang pada waktu subuh. Walaupun mendengar kisah mereka pergi sambil dilempari batu, saya berfikir bahawa mereka mendapat balasan yang setimpal. Malaysia telah menjadi penceroboh dalam masa sehari. Dalam buku teks sejarah kami, Malaysia mula dicatat sebagai kuasa asing yang menggulingkan kerajaan, dan saya sendiri yakin bahawa Malaysia adalah negara berbahaya yang tidak boleh dipercayai sama sekali. Pada malam itu saya memandang keluar tingkap dan berfikir, 1,3 juta hektar, angka itu bermaksud hak kami untuk hidup. Kami telah mempertahankannya, dan kami percaya bahawa kami benar. Nama Malaysia terukir jauh di dalam fikiran saya sebagai objek kebencian. Hubungan diplomatik pada dasarnya terputus. Kedutaan Malaysia ditutup, dan semua pertukaran antara kedua-dua negara dihentikan. Saya fikir itu adalah perkara yang wajar. Apakah hubungan yang perlu dikekalkan dengan negara yang mengkhianati kami? Selama beberapa tahun selepas itu, hanya dengan mendengar perkataan Malaysia, kemarahan saya akan meluap. Jika seseorang menyebut tentang Malaysia, saya serta-merta teringat dataran pada hari itu, orang yang berlumuran darah, dan asap gas pemedih mata. Malaysia adalah negara yang melukai kami, negara yang tidak dapat dimaafkan. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu betapa herotnya kebenaran yang saya percayai, dan betapa parahnya luka yang akan ditinggalkan oleh salah faham itu. Hanya selepas 15 tahun berlalu barulah saya menghadapi kebenaran, dan kebenaran itu jauh lebih rumit dan menyakitkan daripada yang saya bayangkan. Selepas kudeta, jalanan berada dalam keadaan huru-hara selama beberapa hari. Syarikat Malaysia, Maju Jaya Group, menutup pintu pejabatnya, dan kaki tangan mengemas barang mereka pada waktu malam dan menuju ke lapangan terbang. Saya melihat pemandangan itu dari bumbung bangunan Kementerian Kesihatan. Orang Malaysia memuatkan kotak-kotak fail ke dalam trak orang yang bergerak tergesa-gesa dikelilingi oleh pengawal peribadi. Kekalahan jelas terpancar di belakang mereka. Keesokan paginya, apabila saya melalui hadapan bangunan syarikat Malaysia dalam perjalanan ke tempat kerja, perkataan pencuri tanah tertulis besar dengan cat merah di dinding luar bangunan. Terdapat juga kesan balingan batu di sana-sini. Pita polis diletakkan di pintu masuk bangunan, dan tiada pengawal keselamatan kelihatan. Melihat bangunan yang kosong itu, saya berfikir bahawa keadilan akhirnya ditegakkan. Situasi masyarakat Malaysia lebih teruk. Terdapat sebuah restoran kecil yang dikendalikan oleh keluarga Malaysia di bandar, dan tingkap kacanya pecah, dan keluarga pemilik telah menghilangkan diri. Apabila saya bertanya kepada penduduk bangunan bersebelahan, mereka memberitahu bahawa keluarga itu mengemas barang mereka pada pukul 3 pagi dan pergi. Kanak-kanak juga bersama mereka, dan mendengar kisah mereka menaiki kereta sambil menangis. Hati saya terasa sebak seketika, tetapi saya segera menghilangkan perasaan itu. Memandangkan apa yang telah dilakukan oleh negara mereka kepada kami, tidak ada ruang untuk simpati. Bertembung dengan orang Asia di jalanan menjadi semakin jarang. Sama ada orang Cina, Jepun atau Malaysia, orang ramai tidak membezakan. Hanya melihat wajah orang Asia, kata-kata kesat pencuri tanah akan dilemparkan dan ada juga yang meludah. Saya melihat pemandangan sedemikian tetapi tidak menghalangnya. Sebaliknya, saya menganggapnya sebagai reaksi yang wajar. Di Kementerian Kesihatan, arahan untuk menamatkan semua program berkaitan Malaysia terus dikeluarkan. Projek pertukaran perubatan yang dijalankan dengan kerajaan Malaysia dihentikan, dan senarai peralatan perubatan yang disumbangkan dari Malaysia juga disemak semula. Saya meneliti dokumen-dokumen itu satu persatu, dan setiap kali saya melihat perkataan Malaysia, saya menggarisinya dengan pen merah. Perkataan kerjasama itu sendiri terasa seperti pengkhianatan. Pada suatu hari, seorang rakan sekerja bertanya dengan berhati-hati, apa yang perlu kita lakukan dengan peti sejuk vaksin yang dihantar dari Malaysia? Katanya, jika peti sejuk itu dilupuskan juga, akan timbul masalah dalam penyimpanan vaksin. Saya menjawab dengan tegas, gantikannya dengan produk dari negara lain.
Barangan Malaysia tidak boleh ada di hospital kita. Rakan sekerja itu tidak berkata apa-apa lagi. Hubungan diplomatik membeku dengan pantas. Kedutaan Malaysia ditutup. Dan gambar diplomat yang berundur disiarkan di berita. Raut wajah duta Malaysia yang ditemu bual di lapangan terbang kelihatan sedih, tetapi saya tersenyum sinis melihat berita itu. Penceroboh patut pergi. Kerajaan baru memulakan kerja menyemak semula buku teks. Sebuah jawatan kuasa ditubuhkan untuk membincangkan bagaimana insiden ini akan dicatat dalam buku teks sejarah dan saya juga hadir sebagai wakil Kementerian Kesihatan. Di bilik mesyuarat, pegawai Kementerian Pendidikan membacakan draft awal yang menyatakan Malaysia sebagai kuasa asing yang cuba mencabul kedaulatan Madagaskar dengan menggunakan krisis makanan. Saya bersetuju sepenuhnya dengan kandungan itu dan malah mendesak agar ungkapan yang lebih keras digunakan. Pada masa itu, saya berpindah tempat kerja ke stesen radio. Saya menjadi seorang wartawan yang mengendalikan program kesihatan awam, menggunakan pengalaman saya di Kementerian Kesihatan. Apabila menentukan topik untuk siaran pertama, saya tanpa ragu-ragu mencadangkan bahaya kuasa asing. Saya mahu menyampaikan mesej bahawa kita perlu berhati-hati dan perkara seperti ini tidak boleh berulang lagi. Semasa menyediakan bahan siaran, saya menemui artikel akhbar lama. Ia mengenai Malaysia yang menyediakan bantuan perubatan kepada negara kami. Ia berlaku sekitar tahun 2005. Saya merenyukkan artikel itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Saya fikir, itu pastinya tipu hela. Ia hanyalah kerja awal untuk merampas tanah kami. Mural-mural yang mengandungi sentimen anti-Malaysia mula muncul di jalanan. Lukisan yang mengoyakkan jalur gemilang bendera Malaysia dan imej yang melambangkan Malaysia dengan tanda larangan memenuhi dinding bangunan. Saya mengangguk sambil melalui mural-mural itu. Saya lega bahawa malah artis pun tahu kebenaran dan kami semua berfikiran sama. Apabila bertemu rakan-rakan untuk minum teh, kisah Malaysia sering muncul. Seseorang bercerita tentang betapa liciknya syarikat Malaysia dan yang lain menekankan betapa berbahayanya saat yang telah kami lalui. Saya juga mengambil bahagian secara aktif dalam perbualan itu, menceritakan pengalaman saya di dataran. Apabila saya bercerita tentang darah di tangan saya, wajah rakan-rakan saya menjadi tegang dan kami berazam untuk tidak tertipu oleh kuasa asing lagi. Seiring berlalunya masa, Malaysia menjadi semakin jauh. Kisah Malaysia jarang muncul dalam berita dan perhatian orang ramai beralih. Tetapi saya berbeza. Bagi saya, Malaysia kekal sebagai objek kebencian dan perasaan itu tidak pudar walaupun masa berlalu. Pada suatu hari, semasa membeli belah di pasar, saya ternampak produk Malaysia. Ia adalah barangan elektronik dan orang ramai berminat kerana harganya murah. Saya menghampiri peniaga itu dan meminta dia tidak menjual produk Malaysia. Saya meninggikan suara. Adakah Anda tahu apa yang negara itu lakukan kepada kita? Membeli barangan seperti itu adalah mengkhianati diri kita sendiri. Peniaga itu kelihatan serba salah, tetapi akhirnya menyimpan produk-produk itu. Pada waktu malam, saya sering memandang cahaya lampu bandar di luar tingkap. Antananarivo masih miskin, dan pemadaman elektrik adalah perkara biasa. Kanak-kanak di jalanan masih kelaparan. Tetapi sekurang-kurangnya, saya menghiburkan diri bahawa kami telah mempertahankan tanah kami dan itu adalah yang paling penting. Di stesen radio, seorang rakan sekerja pernah bertanya, adakah Malaysia benar-benar seburuk itu? Bukankah negara lain juga membuat perjanjian yang serupa? Saya menjawabnya dengan tegas, Malaysia berbeza. Mereka adalah negara yang membuatkan kami marah sehingga mencetuskan kudeta. Rakan sekerja itu tidak bertanya apa-apa lagi. Begitulah beberapa tahun berlalu. Malaysia dicatat sebagai penceroboh dalam sejarah kami dan saya percaya bahawa catatan itu tepat. Saya berada di dataran itu sendiri. Tangan saya berlumuran darah dan saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana orang Malaysia dihalau keluar. Saya yakin bahawa semua itu adalah kebenaran yang tidak dapat diragui. Tetapi dunia bergerak berbeza daripada keyakinan saya. Di kampung-kampung terpencil di kejauhan, perkara-perkara yang saya tidak tahu sama sekali mula berlaku secara senyap. Pada masa itu, saya tidak pernah terfikir bahawa kebenaran yang saya percayai akan mula goyah di tempat nama Malaysia dipanggil dengan makna yang berbeza, bukan kebencian. Pada musim panas 2011, saya pergi ke sebuah kampung terpencil, 8 jam perjalanan dari ibu kota, untuk membuat liputan siaran. Saya sedang menyediakan program mengenai kempen pencegahan malaria. Kereta itu meluncur di jalan yang tidak berturap dan di luar tingkap terbentang hutan belukar yang tidak berkesudahan dan debu merah. Apabila tiba di kampung,
Matahari sudah tinggi di langit, dan pakaian saya berlumuran peluh dan debu. Saya bertemu dengan ketua kampung dan memberi salam, dan dia mula bercerita tentang perkara yang aneh, katanya. Seorang dokter Malaysia datang ke kampung baru-baru ini untuk memberi rawatan. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Malaysia? Ketua kampung mengangguk dan menyebut nama Dr. Muhammad Fadil. Dia menambah bahawa dokter itu telah berkhidmat di kawasan itu selama lebih 10 tahun. Fikiran saya menjadi keliru. Apa yang dilakukan oleh orang Malaysia di sini? Saya tahu semua orang Malaysia telah pergi selepas kudeta. Jadi apakah situasi ini? Ketua kampung memerhatikan ekspresi saya dan berkata dengan berhati-hati, dokter itu tiada kaitan dengan politik. Dia hanya membantu orang sakit. Keesokan paginya, saya menuju ke klinik awal-awal lagi. Ia adalah bangunan kecil yang dibina daripada kayu dan bata lumpur, dan di hadapan pintu masuk sudah terdapat barisan panjang orang. Pelbagai orang, termasuk warga emas, ibu muda yang mendukung anak, dan lelaki yang bertongkat, telah menunggu sejak subuh. Saya memulakan penggambaran pemandangan itu dengan kamera di tangan. Pintu klinik dibuka, dan seorang lelaki keluar. Dia adalah seorang Malaysia, kelihatan berusia lewat 40 kosan, memakai kot putih dan stetoskop di lehernya, Muhammad Fadil. Dia memberi salam kepada pesakit dalam bahasa tempatan, dan orang ramai mula menerangkan gejala mereka kepadanya seolah-olah mereka sudah biasa. Saya memerhatikan pemandangan itu dari belakang. Saya melihat dokter Malaysia itu memeriksa setiap pesakit dengan teliti. Dia mengambil suhu kanak-kanak, mengukur tekanan darah warga emas, dan menjelaskan ubat-ubatan serta cara mengambilnya perlahan-lahan. Dia kelihatan serius, tetapi saya tidak melepaskan pengawasan saya. Saya fikir mesti ada tujuan lain. Apabila rawatan dihentikan seketika untuk makan tengah hari, saya menghampirinya. Apabila saya memperkenalkan diri sebagai wartawan, Muhammad Fadil tersenyum santai dan memberi salam. Saya bertanya terus terang, "Mengapa Anda di sini? Tidakkah Anda tahu bahawa orang Malaysia tidak dialu-alukan di negara ini?" Muhammad Fadil terdiam seketika, kemudian menjawab dengan tenang. Dia berkata dia tidak berminat dengan politik, dan dia berada di sini hanya kerana ada orang yang memerlukan bantuan. Dia menambah bahawa dia telah bekerja di sini sejak tahun 2000 dan tidak pergi walaupun selepas kudeta. Dia juga berkata dia akan terus berada di sini selagi kerajaan tidak menghalaunya keluar. Saya tidak suka jawapannya. Saya fikir tiada orang Malaysia patut berada di tanah ini, memandangkan apa yang telah dilakukan oleh Malaysia kepada kami. Tetapi reaksi penduduk kampung berbeza. Seorang nenek yang sedang menunggu rawatan datang kepada saya dan berkata, "Dr. Fadil orang yang baik. Dia adalah penyelamat cucu saya." Tidak lama selepas rawatan petang bermula, seorang wanita berlari masuk sambil mendukung seorang bayi. Budak lelaki itu kelihatan berusia kira-kira 7 tahun, badannya panas membara, dan kesedarannya kabur. Muhammad Fadil segera meletakkan kanak-kanak itu di atas katil dan mula mengukur suhunya. Suhu mencecah lebih 40 darjah. Ia adalah malaria. Muhammad Fadil dengan pantas menyediakan ubat demam dan antibiotik dan mula memberikannya kepada kanak-kanak itu. Ibu kanak-kanak itu menangis, merungut bahawa dia sepatutnya pergi kepada Bomo dahulu, dan anak itu sakit kerana roh nenek moyang marah. Muhammad Fadil memegang tangannya, menenangkannya, dan berkata bahawa anak itu akan sembuh dan dia perlu percaya kepadanya. Saya meletakkan kamera saya dan memerhatikan pemandangan itu. Muhammad Fadil menjaga kanak-kanak itu sepanjang malam, menyuntik ubat setiap beberapa jam dan memeriksa keadaannya. Ibu kanak-kanak itu berdoa di sudut dan penduduk kampung berkumpul satu persatu, memerhati dengan wajah bimbang. Barulah pada waktu subuh, demam kanak-kanak itu mula menurun. Kesedarannya kembali dan kanak-kanak itu membuka mata dengan samar-samar. Ibunya memeluk anak itu dan menangis tersesak-sesak. Muhammad Fadil tersenyum dengan wajah letih dan membelai dahi kanak-kanak itu. Keluhan kelegaan mengalir di kalangan penduduk kampung. Sejak hari itu, suasana di kampung berubah. Orang ramai mula berkata, melihat Muhammad Fadil, bahawa pil doktor Malaysia lebih kuat daripada Jampi Bomo. Dia juga mendapat gelaran ahli sihir dari Malaysia. Saya berasa tidak selesa mendengar kata-kata itu. Keadaan di mana orang Malaysia dianggap sebagai wira adalah asing dan janggal bagi saya. Saya tinggal di kampung itu beberapa hari lagi, meneruskan liputan saya. Saya melihat kehidupan seharian Muhammad Fadil. Dia bangun pada pukul 5 pagi setiap hari, melalui hutan belukar, dan melakukan klinik bergerak. Dia berjalan selama 2 atau 3 jam, melawat kampung-kampung terpencil. Kata-kata ketua kampung bahawa jarak yang dilaluinya dalam setahun
adalah setara dengan mengelilingi bumi, bukanlah keterlaluan. Pada suatu hari, saya menemaninya ke klinik bergerak. Sambil berjalan di sepanjang jalan pergunungan yang sempit, saya bertanya kepada Muhammad Fadil, "Mengapa Anda melakukan semua ini? Anda boleh kembali ke Malaysia dan hidup selesa. Mengapa Anda tinggal di sini?" Dia menjawab tanpa menghentikan langkahnya, "Saya diperlukan di sini. Ada nyawa yang boleh diselamatkan di sini." Pada malam hari saya kembali ke klinik. Muhammad Fadil sedang mengajar sesuatu kepada beberapa pemuda. Apabila saya menghampiri, saya dapati dia sedang mengajar mereka cara menggunakan stetoskop. Dia mengajar literasi kepada pemuda yang buta huruf dan menyampaikan pengetahuan perubatan asas. Matlamatnya adalah untuk melatih 100 doktor tempatan. Saya berasa keliru melihat pemandangan itu. Imej orang Malaysia yang saya kenali sama sekali berbeza daripada Muhammad Fadil di hadapan mata saya. Malaysia adalah negara yang cuba merampas tanah kami, tetapi orang ini berbakti tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dua imej bertembung dalam fikiran saya, dan saya tidak mahu menerima kekeliruan itu. Malam sebelum saya meninggalkan kampung, ketua kampung memanggil saya. Dia membawa saya ke tengah-tengah kampung dan menunjukkan sesuatu. Di situ, didirikan patung Muhammad Fadil. Ia dibuat oleh penduduk kampung yang mengumpulkan wang secara sukarela. Ia adalah patung sederhana setinggi kira-kira 2 meter, tetapi ia mengandungi rasa terima kasih penduduk kampung. Saya memandang patung itu dan berasa sesak nafas. Patung seorang Malaysia berdiri di tengah-tengah kampung Madagaskar, seseorang dari negara yang mencetuskan kudeta dihormati. Ini tidak masuk akal. Tetapi ekspresi penduduk kampung adalah ikhlas, dan rasa terima kasih mereka bukanlah palsu. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang ke ibu kota, saya merenung keluar tingkap. Saya tidak tahu bagaimana untuk memahami apa yang telah saya lihat. Malaysia masih menjadi objek kebencian bagi saya, tetapi individu bernama Muhammad Fadil itu tidak sesuai dengan kebencian itu. Saya keliru. Apabila saya kembali ke stesen radio dan masuk ke bilik suntingan, rakan sekerja bertanya, "Adakah liputan berjalan lancar?" Saya mengangguk dan menjawab, "Saya telah mengumpulkan bahan yang mencukupi untuk kempen pencegahan malaria. Tetapi saya tidak menyebut tentang doktor Malaysia itu. Saya tidak boleh menyiarkannya. Saya tahu bagaimana orang akan bertindak balas, dan saya sendiri tidak pasti bagaimana untuk menangani cerita itu." Pada malam itu, saya tidak dapat tidur walaupun berbaring di katil di rumah. Wajah Muhammad Fadil terus muncul, dan imej dia menyelamatkan kanak-kanak 7 tahun itu jelas di hadapan mata saya. Saya percaya Malaysia adalah negara yang jahat. Jadi apa yang diwakili oleh Muhammad Fadil? Adakah dia pengecualian? Atau adakah saya telah salah faham sesuatu? Saya tidak mahu menjawab soalan itu. Saya rasa jika saya mencari jawapan, segala yang saya percayai selama bertahun-tahun akan goyah. Jadi, saya memutuskan untuk menanam memori itu jauh di dalam hati saya. Untuk menjalani hidup seolah-olah ia tidak pernah berlaku, seolah-olah saya tidak pernah melihatnya. Tetapi keretakan telah bermula. Ia adalah keretakan yang sangat kecil, tetapi ia akan membesar dari semasa ke semasa. Ia adalah saat pertama saya mempersoalkan kebenaran yang saya percayai. Beberapa bulan kemudian, saya melawat kampung itu lagi. Kali ini bukan untuk liputan susulan, tetapi kerana rasa ingin tahu pribadi. Saya ingin mengesahkan sama ada Muhammad Fadil masih di sana, dan bagaimana kampung itu telah berubah. Walaupun ia adalah dorongan yang saya sendiri tidak fahami, saya menaiki bas ke sana tanpa kamera. Sebaik sahaja saya tiba di kampung, saya merasakan perubahan. Bangunan klinik telah menjadi lebih besar, dan cat yang baru dicat di dinding memantulkan cahaya matahari. Di sebelah pintu masuk, sebuah kebun kecil telah dibuat, dan tomato serta herba tumbuh di situ. Ia adalah kesan seseorang yang menjaganya dengan teliti. Di hadapan pintu klinik, terdapat juga barisan panjang, tetapi suasananya berbeza. Orang ramai tidak gelisah atau cemas. Sebaliknya, mereka berbual santai sambil menunggu giliran. Seorang warga emas dengan bangganya menceritakan kepada orang di sebelahnya bagaimana Dr. Fadil merawat sakit lututnya minggu lalu. Di pintu masuk klinik, terdapat seguni ubi, sesikat pisang, dan seekor ayam jantan. Ia diletakkan di hadapan pintu tanpa sebarang nama. Apabila saya bertanya kepada penduduk kampung yang lalu lalang, mereka berkata pesakit membawanya sebagai tanda terima kasih. Kerana mereka tidak mampu membayar wang, mereka membalas dengan apa yang mereka ada. Muhammad Fadil masih sibuk menjaga pesakit. Dia kelihatan terkejut apabila melihat saya, tetapi segera memberi salam dengan gembira.
Apabila dia bertanya sama ada saya datang untuk liputan, saya menjawab tidak. Saya berkata saya hanya singgah semasa lalu, tetapi sebenarnya saya datang untuk menyelesaikan kekeliruan dalam hati saya. Pada waktu makan tengah hari, saya duduk bersama Muhammad Fadil di belakang klinik. Dia menghulurkan pisang yang dibawa oleh penduduk kampung sambil tersenyum. Saya mengambil pisang itu dan bertanya dengan berhati-hati, "Adakah sukar untuk bekerja di sini? Tidakkah Anda mahu kembali ke Malaysia?" Muhammad Fadil menggelengkan kepalanya. "Sukar, tetapi memuaskan. Walaupun pada mulanya orang takut kepada saya, kini mereka melayan saya seperti keluarga." Dia menambah bahawa hadiah yang diletakkan di hadapan pintu apabila dia bangun pada waktu pagi adalah kebahagiaan yang tidak terhingga. Keikhlasan terpancar dalam suaranya. Pada waktu petang, seorang wanita muda datang mendukung bayi. Bayi itu, kelihatan berusia kira-kira 6 bulan, mengalami cirit-birit teruk, dan wanita itu mencari Muhammad Fadil dengan wajah bimbang. Muhammad Fadil memeriksa bayi itu dengan teliti dan mendiagnosisnya dengan dehidrasi. Dia menetapkan larutan rehidrasi oral dan perlahan-lahan menerangkan cara memberikannya kepada ibu. Wanita itu menangis terharu sambil mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Fadil. Dia berkata dia telah kehilangan anak pertamanya, tetapi berkat Dr. Fadil, anak keduanya membesar dengan sihat. Muhammad Fadil menepuk bahunya, menghiburnya agar tidak bimbang, dan berkata bayi itu akan cepat sembuh. Saya berasa sebab melihat pemandangan itu. Pada waktu petang, orang ramai berkumpul di dataran kampung dan berbual. Saya menyertai mereka, dan kisah Muhammad Fadil secara semula jadi timbul. Seorang lelaki berkata, bapanya hidup sihat berkat Muhammad Fadil yang menguruskan diabetes bapanya. Wanita lain berkata dia selamat melahirkan anak kerana Dr. Fadil berada di sisinya sepanjang malam semasa bersalin. Dr. Fadil orang yang baik. Dia melayan kami seperti keluarga sebenar. Walaupun dia orang Malaysia, dia nampaknya lebih mengambil berat tentang kami daripada kami sendiri. Mendengar kata-kata orang ramai, saya berasa semakin tidak selesa. Suasana memuji orang Malaysia ini, perasaan bersyukur terhadap Malaysia ini, adalah asing dan janggal bagi saya. Pada malam itu, saya menginap di rumah ketua kampung. Dia menghidangkan teh dan mula bercerita. Dia ingat ketika Dr. Fadil mula-mula datang, katanya, orang ramai curiga terhadapnya dan khabar angin bahawa dia menculik kanak-kanak tersebar. Tetapi dia tidak berputus asa, melawat kampung setiap hari dan akhirnya memenangi hati orang ramai. Ketua kampung terus bercerita. Muhammad Fadil bukan sahaja melakukan kerja sukarela perubatan. Katanya, dia mengajar literasi kepada pemuda buta huruf dan menyampaikan pengetahuan perubatan asas. Dia dengan bangganya berkata beberapa orang telah berkembang sehingga mampu melakukan rawatan asas. Matlamatnya adalah untuk melatih 100 doktor tempatan di kawasan itu. Saya dilanda perasaan yang rumit mendengar kata-kata itu. Saya tidak percaya bahawa seorang individu, bukan kerajaan atau syarikat Malaysia, melakukan perkara seperti ini. Lebih-lebih lagi, dia kekal teguh di tempatnya walaupun selepas orang Malaysia dihalau keluar oleh kudeta. Saya tidak dapat memahami kuasa apakah yang membolehkannya meneruskan kerja ini. Keesokan paginya, saya menemani Muhammad Fadil ke klinik bergerak lagi. Kali ini, ia adalah perjalanan ke sebuah kampung yang lebih jauh di pergunungan. Selepas berjalan selama 3 jam, saya bertanya kepadanya, "Apa yang berlaku di Malaysia? Mengapa Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini?" Saya juga bertanya, sama ada dia melarikan diri dari Malaysia. Muhammad Fadil tersenyum pahit. Dia berkata dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menemui sebab kewujudannya di sini. Di Malaysia, dia hanyalah seorang dokter biasa. Tetapi di sini, dia boleh menyelamatkan nyawa seseorang secara langsung. Dia menambah bahawa itu adalah kepuasan terbesar baginya. Apabila kami tiba di kampung di pergunungan, orang ramai bersorak melihat Muhammad Fadil. Kanak-kanak berlari ke arahnya, dan orang dewasa beratur menunggu. Pemandangan yang sama berlaku di sana. Memeriksa pesakit, mengedarkan ubat, memeriksa keadaan kesihatan, menghiburkan dan menggalakkan. Semasa makan tengah hari, saya berbual dengan penduduk kampung, dan seorang datuk bertanya kepada saya, "Adakah awak juga dari Malaysia?" Saya terkejut dan menjawab tidak. Saya berkata saya orang Madagaskar. Datuk itu mengangguk dan berkata, "Malaysia adalah negara yang baik kerana mereka menghantar orang seperti Dr. Fadil." Mendengar kata-kata itu saya berasa sesak nafas. Perkataan, Malaysia adalah negara yang baik menusuk telinga saya.
Orang ini melabel negara yang sangat saya benci sebagai negara yang baik. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Dalam perjalanan pulang ke ibu kota, saya merenung keluar tingkap bas. Apa yang saya lihat dalam beberapa hari kebelakangan ini bermain di pikiran saya. Pengorbanan Muhammad Fadil, rasa terima kasih penduduk kampung, penghormatan dan kepercayaan terhadap orang Malaysia. Ia adalah imej yang sama sekali berbeza daripada Malaysia yang saya kenali. Apabila saya tiba di rumah dan melihat cermin, wajah saya terasa asing. Siapakah saya? Saya adalah orang yang hidup dalam kebencian terhadap Malaysia. Orang yang berdiri di dataran kudeta. Orang yang berfikir bahawa orang Malaysia dihalau keluar adalah wajar. Tetapi kini, keraguan mula tumbuh di hati saya. Adakah saya salah faham? Adakah Malaysia benar-benar negara yang jahat? Atau adakah Muhammad Fadil pengecualian yang istimewa? Saya tidak dapat mencari jawapan, tetapi satu perkara pasti, keretakan telah berlaku dalam kebenaran yang saya percayai. Saya tidak dapat menumpukan perhatian di stesen radio. Apabila rakan sekerja bertanya tentang idea program baru, saya melemparkan soalan sebagai ganti jawapan. Apa pendapat Anda tentang Malaysia? Rakan sekerja itu terkejut seketika, kemudian menjawab, bukankah itu negara berbahaya? Negara yang cuba merampas tanah kita. Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya tidak bersetuju. Jika begitu, apa yang diwakili oleh Muhammad Fadil? Adakah dia orang berbahaya dari negara berbahaya? Tidak. Dia adalah orang yang paling baik dan seorang wira bagi penduduk kampung. Pada malam itu, saya mengeluarkan kotak lama. Ia mengandungi gambar-gambar yang diambil semasa kudeta 2008. Orang ramai di dataran, plakad, asap gas pemedih mata, dan tangan saya yang berlumuran darah. Saya melihat gambar-gambar itu satu persatu. Adakah saya betul pada masa itu? Adakah kami betul? Cahaya lampu bandar berkelip di luar tingkap. Saya memandang cahaya itu dan berfikir, kebencian yang saya percayai sedang runtuh secara senyap. Dan saya takut dengan keruntuhan itu. Saya sedar buat kali pertama bahawa saya takut untuk mengetahui kebenaran. Tetapi keruntuhan telah bermula, dan saya tidak dapat menghentikannya. Seorang individu bernama Muhammad Fadil telah menyebabkan keretakan dalam keyakinan saya dan keretakan itu terus membesar. Beberapa tahun berlalu, saya masih bekerja di stesen radio dan pendirian saya terhadap Malaysia kelihatan tidak berubah di permukaan. Tetapi jauh di lubuk hati saya, sesuatu berubah secara senyap. Kadang-kadang, apabila kisah Malaysia muncul dalam berita, saya mendapati diri saya tidak segera marah seperti dahulu. Saya sendiri tidak pasti apa yang dimaksudkan oleh perubahan itu. Begitulah masa berlalu, dan dunia terus berputar. Dan pada tahun 2020, satu peristiwa besar yang akan mengubah segala-galanya sedang menghampiri. Peristiwa besar itu tiba pada Mac 2020. Dunia terhenti. Bencana bernama coronavirus mula melanda seluruh dunia, dan Madagaskar tidak terkecuali. Pada mulanya, kami fikir ia adalah kisah dari negara yang jauh. Tetapi apabila kes pertama disahkan, kami menghadapi realiti yang kami tidak bersedia. Saya mula mengendalikan program kesihatan kecemasan di stesen radio. Setiap malam, saya menyiarkan secara langsung status COVID-19 dan membimbing langkah pencegahan. Tetapi berita yang saya sampaikan menjadi semakin suram dari hari ke hari. Kes yang disahkan meningkat secara eksponen, dan sistem perubatan kami tidak dapat menampungnya. Keupayaan ujian harian makmal ujian negara hanyalah 200 kes. Beribu-ribu orang di ibu kota Antananarivo sahaja sedang menunggu ujian, tetapi hanya 200 orang boleh diuji sehari. Hospital sesak, dan kaki tangan perubatan terpaksa menjaga pesakit tanpa peralatan perlindungan. Selepas menamatkan siaran setiap malam, saya jatuh ke dalam keadaan tidak berdaya. Seluruh dunia mula menutup sempadan, penerbangan tidak beroperasi, dan Madagaskar terpencil sepenuhnya. Negara-negara lain sibuk melindungi warga negara mereka, dan tiada sesiapa pun di mana-mana yang akan membantu kami. Saya merayu bantuan masyarakat antarabangsa dalam siaran, tetapi tiada jawapan. Kemudian pada suatu subuh, saya menerima panggilan telefon kecemasan. Ia adalah pegawai dari Kementerian Kesihatan, dan suaranya bergetar. Berita bahawa bantuan akan datang dari Malaysia. Saya tidak percaya apa yang saya dengar seketika. Malaysia? Negara yang terputus hubungan selama lebih 10 tahun itu. Keesokan paginya, saya bergegas ke lapangan terbang. Saya berdiri di sebelah landasan, mengetuai kru berita, dan sebuah pesawat pengangkut gergasi mula mendarat dari langit.
Markah jalur gemilang bendera Malaysia terlukis dengan jelas pada badan pesawat. Apabila pesawat mendarat dan kargo dibuka, saya menahan nafas. Kotak-kotak berhamburan keluar. Kit ujian, pakaian perlindungan, topeng, peralatan perubatan, dan pelbagai bekalan pencegahan. Kotak-kotak berlabel dalam bahasa Melayu dan Inggeris memenuhi landasan. Di belakang mereka, pasukan pakar pencegahan Malaysia turun. Penampilan mereka yang memakai pakaian perlindungan putih kelihatan seperti malaikat. Saya mengambil kamera dan menghampiri mereka. Ketua pasukan bercakap dalam bahasa Inggris. Kami datang untuk membantu Madagaskar. Mari kita atasi krisis ini bersama-sama. Saya melontarkan soalan, mengapa Anda membantu kami? Kami tidak mengalu-alukan Malaysia. Ketua pasukan terdiam seketika, kemudian menjawab, masa lalu adalah masa lalu. Apa yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa. Dalam beberapa minggu berikutnya, pasukan Malaysia bekerja tanpa henti. Mereka bukan sahaja menghantar bekalan dan pergi. Mereka kekal di lapangan, melatih kaki tangan perubatan kami, menambah baik sistem ujian, dan membina sistem pencegahan. Saya membuat liputan dan mengikut proses itu. Sebulan kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Malaysia mengumumkan penubuhan pusat penyelidikan penyakit berjangkit yang pertama di Madagaskar. Ia bukan sekadar bantuan, tetapi menubuhkan makmal penyelidikan yang lengkap. Pembinaan berjalan pantas, dan makmal itu siap dalam masa 3 bulan. Keupayaan ujian, yang dahulunya 200 kes sehari, melonjak kepada beribu-ribu kes. Pada hari upacara perasmian makmal itu, saya berada di lokasi mengetuai kru berita. Presiden Rajoelina hadir. Orang yang sama, orang yang memimpin kudeta 2008 dan menghalau Malaysia keluar. Saya memerhatikan ekspresinya dengan teliti. Rajoelina naik ke podium dan mula bercakap. Negara pertama yang menghulurkan bantuan kepada kami ketika kami paling teruk ialah Malaysia. Pusat Penyelidikan Penyakit Berjangkit telah membuka lembaran baru dalam sejarah perubatan Madagaskar. Keikhlasan terpancar dalam suaranya, dan hati saya tersentuh semasa saya merakam detik itu dengan kamera saya. Selepas upacara perasmian, sidang media diadakan. Wakil Malaysia dan pegawai kerajaan kami duduk bersebelahan. Saya mengangkat tangan dan mendapat peluang untuk bertanya soalan. Saya bertanya dengan suara menggeletar. Apa yang berlaku dengan peristiwa 2008? Adakah luka itu sembuh? Wakil Malaysia berfikir sebentar dan mula bercakap. Dan pada saat itu, kebenaran yang mengubah hidup saya didedahkan. Wakil itu menjelaskan dengan suara yang tenang. Katanya, terdapat salah faham mengenai perjanjian 2008 dan sudah tiba masanya untuk menjelaskan kebenaran. Ungkapan pajakan percuma hanyalah istilah undang-undang. Kandungan perjanjian sebenar ialah pakej pelaburan infrastruktur bernilai $6 bilion selama 20 tahun. Ia termasuk pembinaan jalan raya, pelabuhan, sekolah dan hospital, serta rancangan untuk mewujudkan puluhan ribu pekerjaan. Hasil tuaian sepatutnya kekal di Madagaskar, dan pemindahan teknologi serta program latihan juga termasuk, jelasnya. Saya kaku di tempat duduk saya. $6 bilion, pelaburan infrastruktur, penciptaan pekerjaan, ia sama sekali berbeza daripada apa yang saya tahu. Pihak Malaysia terus bercakap. Mereka berkata mereka akan mendedahkan sebahagian daripada kontrak pada masa itu dan memaparkan dokumen di skrin. Saya merenung dokumen itu dengan mata terbuka luas. Pegawai dari FAO, Pertubuhan Makanan dan Pertanian, PBB juga berucap. Dia menyatakan pendapatnya setelah menyemak kontrak pada masa itu. Beliau mengumumkan secara rasmi bahawa kontrak itu bukanlah rompakan tanah jenis penjajah, tetapi sebaliknya, model kerjasama yang mengejar faedah bersama. Beliau menjelaskan bahawa ia telah diputar belitkan kerana situasi politik dan salah faham. Nota di tangan saya menggeletar. Kebenaran yang saya percayai selama 15 tahun, slogan yang saya laungkan, kebencian yang saya simpan, semuanya adalah salah faham. Saya tidak dapat bernafas dengan betul. Wartawan di sekeliling saya juga mula berbisik-bisik. Pegawai kerajaan kami mengambil mikrofon. Beliau mengakui bahawa jika dilihat kembali keadaan pada masa itu, terdapat kekurangan komunikasi yang besar dan kerajaan bertanggung jawab kerana tidak menjelaskan perkara itu dengan betul kepada rakyat. Tetapi beliau menyatakan rasa terima kasih bahawa kebenaran telah didedahkan walaupun sekarang dan beliau mahu memulakan semula kerjasama dengan Malaysia. Selepas sidang media berakhir, saya duduk tercengang. Wartawan lain bergegas pergi untuk menulis artikel, tetapi saya tidak dapat bergerak. Beribu-ribu kenangan meletus di fikiran saya.
Dataran pada 13 Mei 2008. Lelaki yang rebah di sebelah saya, darah di tangan saya, masyarakat Malaysia yang dihalau keluar, dokumen yang saya tanda tangani, kata-kata yang saya ucapkan di radio. Segala-galanya melintas seperti pita filem, dan kesedaran bahawa semua itu dibina di atas salah faham menghimpit saya. Saya kembali ke stesen radio lewat malam. Saya duduk bersendirian di bilik suntingan dan menonton semula video yang dirakam hari ini. Ucapan terima kasih Rajoelina, pendedahan kebenaran oleh pihak Malaysia, pengumuman rasmi FAO, semuanya jelas. Kami salah. Saya sendiri salah. Tangan saya menggeletar, dan saya tidak dapat menaip di papan kekunci. Saya perlu menulis artikel, tetapi saya tidak tahu dari mana hendak bermula. Bagaimana saya boleh menyatakan salah faham 15 tahun dalam satu baris ayat? Bagaimana saya boleh menerangkan hari di mana lebih daripada 100 orang kehilangan nyawa? Kerajaan yang digulingkan oleh kudeta, dan orang yang dihalau keluar. Saya memandang keluar tingkap, dan cahaya lampu bandar berkelip. Berapa ramai orang di bawah cahaya itu yang hidup dalam salah faham seperti saya? Berapa ramai orang yang masih membenci Malaysia? Bagaimana saya harus menyampaikan kebenaran kepada mereka? Saya mencapai telefon dan menghubungi Muhammad Fadil. Isyarat tidak sampai dengan baik ke kampung terpencil, tetapi selepas beberapa kali cuba, ia bersambung. Apabila saya mendengar suara Muhammad Fadil, saya berasa sebak. Saya bertanya sama ada dia tahu tentang hari ini, dan dia menjawab bahawa dia mendengarnya melalui radio. Muhammad Fadil berkata dengan tenang, "Kebenaran pasti akan terdedah suatu hari nanti. Apa yang penting adalah dari sekarang." Beliau berkata adalah lebih penting untuk membina masa depan daripada menyesali masa lalu. Saya mengangguk mendengar kata-katanya, tetapi rasa bersalah di hati saya tidak dapat dihilangkan. Pada malam itu saya tidak dapat tidur. Saya berbaring di katil, merenung siling dan berfikir, slogan yang saya laungkan di dataran, batu yang saya baling kepada orang Malaysia, rasa keadilan yang saya rasai apabila melihat mereka dihalau keluar. Hakikat bahawa semua itu adalah salah faham menghimpit saya. Pada waktu subuh, saya membuat keputusan. Saya perlu memberitahu dunia tentang kebenaran ini. Saya perlu mengakui bahawa saya salah. Saya perlu melepaskan keyakinan yang saya pegang selama 15 tahun dan menerima kebenaran baru. Saya percaya bahawa itu adalah tanggungjawab minimum yang boleh saya lakukan. Tetapi saya takut. Saya tidak tahu bagaimana orang akan bertindak balas, sama ada saya akan dikritik atau adakah kerjaya saya akan berakhir. Tetapi apa yang lebih menakutkan ialah hidup sambil mengabaikan kebenaran. Saya tidak mahu berdiri di atas pembohongan lagi. Bukan Malaysia yang meninggalkan kami. Kami sendiri yang tidak dapat melihat kebenaran. Kesedaran itu menusuk hati saya seperti pisau, dan saya memutuskan untuk menerima kesakitan itu. Oleh itu, saya menangguhkan sedikit tarikh tiket penerbangan saya ke Malaysia. Saya mahu membuat liputan dengan betul mengenai perubahan yang berlaku di seluruh Madagaskar terlebih dahulu. Pada suatu hari, seorang rakan sekerja membawa maklumat menarik dalam mesyuarat suntingan. Kisah bahawa vaksin dihantar ke kampung terpencil menggunakan teknologi Malaysia dengan drone. Saya segera menawarkan diri untuk membuat liputan. Saya mahu melihat sendiri bagaimana teknologi Malaysia berfungsi di tanah kami. Beberapa hari kemudian, saya dan pasukan kamera menuju ke kawasan yang terletak 12 jam dari ibu kota. Ia adalah tempat di mana jalan raya terputus apabila hujan. Tempat yang kami tiba ialah pusat penghantaran drone yang dikendalikan bersama oleh sebuah syarikat Malaysia dan Yayasan Pembangunan Malaysia, MTCP. Ia adalah bangunan kecil, tetapi di dalamnya penuh dengan peralatan canggih. Lokasi drone dipaparkan di skrin monitor dalam masa nyata, dan 2 juru teknik Malaysia serta kaki tangan tempatan bekerja sama. Ketua pusat itu ialah seorang jurutera Malaysia berusia awal 30-an. Dia menyambut saya dengan gembira dan mula menerangkan sistem itu. Beliau berkata, di Madagaskar, jalan raya sering ditenggelami air atau terputus semasa musim hujan, menjadikannya hampir mustahil untuk menghantar bekalan perubatan kecemasan. Tetapi beliau menjelaskan bahawa drone boleh sampai ke destinasi dalam masa 30 minit, tanpa mengira cuaca. Dia berkata, dia akan menunjukkan demonstrasi secara langsung. Dia meletakkan vaksin di dalam kotak kecil dan memasangnya pada drone. Dengan beberapa sentuhan, destinasi ditetapkan, dan drone berlepas dengan lancar. Saya memandang drone yang naik ke langit dan kagum. Mesin kecil itu akan menjadi alat untuk menyelamatkan nyawa. Saya memerhatikan laluan drone di monitor. Ia terbang melintasi hutan,
menyeberangi sungai, melalui gunung, dan menuju ke kampung. Drone itu meliputi jarak yang mengambil masa 3 jam dengan kereta dalam masa 25 menit. Saya melihat di skrin bagaimana drone itu mendarat, dan kaki tangan pusat kesihatan kampung mengambil kotak itu. Ketua pusat itu berkata, "Kami telah membuat lebih daripada 200 penghantaran bulan lalu. Bukan sahaja vaksin, tetapi juga darah, ubat kecemasan, dan sampel ujian." Beliau dengan bangganya berkata bahawa apabila mereka membuat penghantaran kecemasan ubat malaria ke sebuah kampung, mereka menyelamatkan nyawa 2 kanak-kanak. Kebanggaan jelas terpancar di matanya. Keesokan harinya, saya melawat kampung yang dihantar oleh drone itu. Pegawai pusat kesihatan di sana berkata, sistem penghantaran drone telah mengubah kampung itu sepenuhnya. Katanya, dahulu apabila berlaku kecemasan, mereka hanya mampu berdoa. Tetapi kini, dengan satu panggilan telepon, ubat yang diperlukan akan tiba dalam masa 30 menit. Beliau menggambarkannya sebagai keajaiban. Beberapa hari kemudian, saya membuat liputan di kawasan lain. Kali ini, ia adalah projek ladang pintar, Smart Farm. Rumah hijau pertanian yang menggunakan teknologi pertanian Malaysia sedang dibina. Saya menyaksikan pemandangan yang menakjubkan di sana. Secara tradisional, pertanian Madagaskar bergantung sepenuhnya kepada iklim. Jika hujan tidak turun, mereka tidak boleh bertani. Tetapi ladang pintar yang menggunakan teknologi Malaysia adalah berbeza. Sensor memantau keadaan tanah dalam masa nyata dan membekalkan air dan baja secara automatik. Suhu dan kelembapan di dalam rumah hijau boleh dikawal dengan aplikasi telefon pintar. Petani tempatan yang mengendalikan ladang itu ialah seorang lelaki berusia 40-an. Dia memetik tomato dan menyerahkannya kepada saya sambil berkata, "Dahulu, saya menuai 2 tan dari 1 hektar, tetapi kini saya menuai 8 tan dari kawasan yang sama. Itu adalah peningkatan 4 kali ganda." Selain itu, dia dengan bangganya berkata bahawa tempoh tuaian telah meningkat daripada sekali setahun kepada 3 kali setahun. Dia terus menjelaskan, "Jurutera Malaysia datang dan memberi latihan selama 6 bulan. Pada mulanya sukar, tetapi kini saya boleh menguruskan sistem itu sendiri." Beliau berkata pendapatannya meningkat, membolehkan beliau menghantar anak-anaknya ke sekolah dan membaiki rumah. Wajahnya dipenuhi harapan. Projek yang serupa sedang dijalankan di kampung-kampung berhampiran. Petani yang ingin mempelajari teknologi pertanian Malaysia beratur, dan program latihan sentiasa penuh. Saya merakam pemandangan itu dengan kamera dan berfikir, apa yang Malaysia berikan kepada kami bukanlah bantuan semata-mata, tetapi kekuatan untuk berdiri sendiri. Minggu berikutnya, saya pergi ke bangunan kerajaan ibu kota untuk membuat liputan. Saya mendengar berita bahawa Malaysia dan kerajaan kami akan mengumumkan projek pembangunan peta 3D negara. Apabila saya masuk ke bilik sidang media, peta Madagaskar yang diwujudkan dalam bentuk 3D dipaparkan di skrin besar. Ketua Pasukan Teknikal Malaysia mula menerangkan, "Kami menggunakan drone untuk merakam seluruh negara dan mencipta peta 3D yang tepat. Peta ini boleh digunakan untuk pembinaan jalan raya, tindak balas bencana, pengurusan tanah pertanian, dan banyak lagi secara cekap." Apabila skrin di zoom masuk, bangunan individu dan pokok pun kelihatan jelas. Ralatnya berada dalam lingkungan 10 cm, katanya. Menteri Tanah dan Sumber Asli berkata, "Kini kami tahu dengan tepat rupa tanah kami. Data ini akan membolehkan kami merangka rancangan pembangunan negara dengan lebih cekap." Beliau mengucapkan terima kasih, menyatakan bahawa teknologi Malaysia telah menjadi alat untuk mereka bentuk masa depan Madagaskar. Selepas sidang media, saya membuat temu bual peribadi dengan Ketua Pasukan Teknikal Malaysia. Saya bertanya mengapa mereka mahu membantu Madagaskar. Dia berfikir sejenak, kemudian menjawab, "Malaysia juga merupakan negara miskin 60 tahun yang lalu. Kami menerima bantuan dari negara lain pada masa itu. Kini, tiba masanya untuk membalas budi itu. Terutama dengan Madagaskar. Kami mempunyai sejarah yang menyakitkan, jadi kami mahu membantu dengan lebih gigih." Beberapa hari kemudian, saya membuat liputan di tapak latihan tindak balas bencana. Pakar pengurusan bencana dari Malaysia melatih pegawai awam kami. Senario latihan adalah keadaan di mana kampung terpencil akibat siklon. Drone dikerahkan untuk merakam kawasan terpencil, menjatuhkan bekalan bantuan, dan mengenal pasti mangsa yang terselamat dalam keseluruhan proses itu. Sebelum ini, selepas siklon berlalu, ia mengambil masa beberapa hari hanya untuk menilai kerosakan. Ia mengambil masa lebih seminggu untuk bekalan bantuan tiba.
Tetapi dengan pengenalan sistem drone, kerosakan dapat dinilai dalam beberapa jam dan tindak balas dapat dilakukan dengan segera. Pakar Malaysia yakin bahawa sistem ini dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pada suatu hari, saya juga membuat liputan di tapak pembinaan jalan raya yang dibina oleh China. Ini adalah untuk perbandingan, jentolak gergasi menggali tanah dan ratusan pekerja bekerja. Skala projek memang besar, tetapi pekerjaan tempatan tidak banyak dan pemindahan teknologi adalah terhad. Pendekatan China dan Malaysia sangat berbeza. China menumpukan pada pembinaan infrastruktur besar dengan pantas, hasil yang jelas seperti jalan raya, empangan, dan bangunan. Sebaliknya, Malaysia menumpukan pada mengajar teknologi, membangunkan sumber manusia, dan mewujudkan sistem yang mampan. Hasil segera mungkin kelihatan kecil, tetapi secara jangka panjang, ia mewujudkan perubahan yang jauh lebih besar. Saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang pemuda kepada saya. China membina jalan untuk kita, tetapi Malaysia mengajar kita cara membina jalan untuk diri kita sendiri. Beliau berkata perbezaan itu penting. Saya bersetuju sepenuhnya dengan kenyataan itu. Setiap malam, saya menyusun video yang direkam pada hari itu di bilik hotel dan berfikir. Malaysia adalah negara yang melihat manusia, bukan tanah. 15 tahun lalu, kami percaya Malaysia cuba merampas tanah kami, tetapi kebenaran adalah sebaliknya. Malaysia membantu kami untuk hidup lebih baik di tanah kami sendiri. Saya tersenyum melihat langit di mana drone terbang. Mesin kecil itu mengubah hidup kami, menghantar vaksin, merevolusikan pertanian, bertindak balas terhadap bencana, dan mengukur negara. Teknologi bukan sekadar mesin, tetapi telah menjadi harapan. Pada suatu hari, saya bertemu dengan seorang nenek di kampung terpencil. Dia kelihatan kagum melihat drone terbang dan bertanya kepada saya, "Adakah itu datang dari Malaysia?" Apabila saya menjawab ya, nenek itu mengangguk dan berkata, "Malaysia seperti malaikat yang memerhatikan kami dari langit." Hati saya tersentuh mendengar kata-kata itu. 15 tahun lalu, kami memanggil Malaysia syaitan. Tetapi kini, Malaysia telah menjadi malaikat. Saya bersyukur kerana saya adalah sebahagian daripada proses perubahan itu dan saya dapat menyaksikan serta menyebarkan perubahan itu. Saya kembali ke stesen radio dan menyunting dokumentari khas. Tajuknya ialah Harapan Terbang di Langit. Ia mengandungi perubahan yang dicipta oleh teknologi Malaysia, daripada penghantaran drone, ladang pintar, peta 3D, hingga sistem tindak balas bencana. Reaksi selepas siaran adalah hebat. Penonton menghantar mesej teks. Soalan tentang sama ada, kami boleh mempelajari teknologi Malaysia. Pertanyaan tentang sama ada penghantaran drone mungkin di kampung mereka, dan permintaan tentang di mana untuk mendapatkan latihan ladang pintar membanjiri kami. Perhatian orang ramai beralih sepenuhnya daripada kebencian kepada pembelajaran. Ketua editor memanggil saya dan berkata, "Adakah anda bersedia untuk pergi ke Malaysia sekarang?" Saya mengangguk. Saya menjawab bahawa saya telah melihat teknologi dan orang Malaysia di Madagaskar, dan kini saya mahu mendengar kisah mereka di tanah besar Malaysia. Saya mahu menyelesaikan keraguan terakhir yang masih ada dalam diri saya. Saya berasa gemetar semasa menempah tiket penerbangan. Saya akan pergi ke negara yang saya benci, negara yang saya salah faham, dan negara yang kini saya mula fahami. Saya berasa teruja dan takut tentang apa yang akan saya temui di Malaysia dan kisah apa yang akan saya dengar. Tetapi satu perkara pasti, Malaysia melihat manusia, bukan tanah. Dan falsafah yang berpusatkan manusia itu mengubah Madagaskar. Kini, saya dalam perjalanan untuk mengesahkan kebenaran itu secara langsung. Keesokan paginya, saya menuju ke lapangan terbang. Jantung saya berdebar-debar sepanjang menaiki pesawat. Sepanjang penerbangan lebih 10 jam, saya hanya memandang keluar tingkap. Malaysia berada di sebalik awan. Saat saya menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, saya terhenti. Slogan yang saya laungkan di dataran 15 tahun lalu berlegar di telinga saya. Orang Malaysia ialah pencuri, pencuri tanah, penceroboh. Saya, yang telah mengucapkan kata-kata itu, kini memijak tanah negara itu. Apabila saya keluar dari lapangan terbang, papan tanda yang penuh dengan tulisan Melayu menarik perhatian saya. Ia adalah huruf yang saya pelajari di Pusat Bahasa Malaysia. "Selamat datang, terima kasih, selamat datang." Jantung saya berdebar-debar sambil saya membaca setiap huruf. Saya tidak percaya bahawa saya benar-benar berada di Malaysia. Saya membuat liputan di Kuala Lumpur dan kawasan lain selama seminggu. Di Ibu Pejabat MTCP, saya bertemu dengan kaki tangan yang bertanggung jawab ke atas projek bantuan Madagaskar.
Mereka memantau keadaan negara kami siang dan malam, memikirkan bantuan apa yang diperlukan. Seorang kaki tangan berkata, "Melihat kejayaan Madagaskar adalah kepuasan kami." Saya juga melawat syarikat yang membangunkan teknologi drone. Di makmal penyelidikan, jurutera sedang bereksperimen untuk mencipta drone yang lebih baik. Ketua pegawai eksekutif memberitahu saya, maklum balas dari Madagaskar sangat membantu dalam pembangunan produk. Kami berkembang bersama. Mereka melihat kami bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai rakan kongsi. Semasa berjalan di jalanan Kuala Lumpur, saya kagum. Sukar untuk percaya bahawa tempat ini juga miskin 60 tahun yang lalu, ia telah membangun sebegitu rupa. Bangunan pencakar langit, kereta api bawah tanah yang bersih, dan teknologi canggih meresap ke dalam kehidupan seharian. Seorang warga emas yang menunjukkan jalan kepada saya berkata, "Semasa saya kecil, kami tidak mempunyai makanan, dan kami makan nasi barli dicampur dengan akar rumput. Negara yang bangkit dari kehancuran perang, negara yang beralih daripada negara termiskin di dunia kepada negara maju, negara yang kini membalas bantuan yang diterima kepada negara lain." Mendengar kisah Malaysia, saya seolah-olah melihat masa depan Madagaskar. Harapan timbul bahawa kami juga boleh melakukannya. Saya juga melawat kampung halaman Dr. Muhammad Fadil. Ia adalah sebuah kampung kecil di luar bandar, dan di Dewan Kampung dipamerkan gambar-gambar Muhammad Fadil berkhidmat di Madagaskar. Ketua kampung berkata dengan bangganya, "Dia wira kampung kami. Dia memberi kesan yang baik kepada dunia." Saya juga bertemu dengan Ibu Muhammad Fadil. Nenek berusia lewat 70-an itu memegang tangan saya erat-erat dan bertanya, "Adakah anak saya baik-baik saja di sana?" Saya hampir menangis. Saya berkata kepadanya, "Anak Anda adalah wira di Madagaskar. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa, dan malah patung telah didirikan di tengah-tengah kampung." Nenek itu menangis dan mengucapkan terima kasih. Selepas menamatkan liputan seminggu di Malaysia, saya kembali ke Madagaskar. Di dalam pesawat, saya membaca semula nota yang tertulis. Kisah orang yang saya temui, perkara yang saya lihat, perasaan yang saya rasai, semuanya jelas. Kini, saya perlu menyampaikan semua ini kepada rakyat kami. Sebaik sahaja saya melapor diri di stesen radio, saya mencari ketua editor. Saya mencadangkan siaran khas mengenai Malaysia. Ketua editor mengangguk dan meluluskannya, tetapi menambah dengan wajah berhati-hati, "Dina, jangan bercakap terlalu baik tentang Malaysia. Masih ramai orang yang tidak selesa dengan Malaysia." Saya terdiam seketika mendengar kata-kata itu. Dia betul. Salah faham 15 tahun tidak boleh hilang sepenuhnya dalam beberapa bulan. Masih ada orang yang curiga terhadap Malaysia. Orang yang tidak dapat melupakan masa lalu. Tetapi saya fikir saya perlu bercakap tentang kebenaran. Saya mula menyediakan siaran. Saya menulis skrip, menyunting video, dan menyusun temu bual. Tetapi semakin saya menulis skrip, semakin saya berasa bimbang. Adakah ini betul? Bolehkah orang menerimanya? Seminggu sebelum siaran, kabar angin mula tersebar. Cerita bahawa Dina sedang menyediakan siaran yang memuji Malaysia. Panggilan telefon bantahan datang ke stesen radio, dan kritikan mula muncul di media sosial. Kata-kata pengkhianat, syak wasangka tentang menerima wang, dan permintaan untuk menghentikan siaran. Setiap malam, saya bergelut. Saya tidak pasti sama ada apa yang saya lakukan itu betul, atau adakah saya terlalu tergesa-gesa. Saya berbaring di katil, merenung siling, dan teringat dataran 2008. Darah di tangan saya, orang yang rebah, kemarahan, dan kesedihan pada hari itu. Tetapi pada masa yang sama, kenangan lain juga muncul. Malam Muhammad Fadil menyelamatkan kanak-kanak 7 tahun, pemandangan drone terbang di langit, mata pemuda yang mempelajari bahasa Melayu di Pusat Bahasa Malaysia, keikhlasan orang yang saya temui di Malaysia, semuanya adalah kebenaran. Malam sebelum siaran, saya membuat keputusan untuk membuang semua skrip, untuk mengetepikan kandungan yang telah disediakan dan ayat yang telah disunting dengan selamat. Saya memutuskan untuk menyampaikan perasaan saya secara langsung. Kerana kebenaran tidak terkandung di dalam skrip. Ia berada di hati saya. Pada hari siaran, tangan saya menggeletar apabila saya memasuki studio. Kaki tangan memandang saya dengan mata bimbang. Wajah saya pucat walaupun semasa solekan. Ketua editor menghampiri dan bertanya dengan tenang, "Adakah awak baik-baik saja?" Saya mengangguk, tetapi sebenarnya saya tidak baik. Saya memeriksa telefon bimbit saya di bilik menunggu, dan terdapat mesej ugutan. Kandungannya berkata, "Jika saya bersiaran hari ini, saya akan menanggung akibatnya."
Saya mematikan telefon dan menarik nafas dalam-dalam. Saya takut, tetapi saya tidak boleh berhenti. Saya telah hidup dalam pembohongan selama 15 tahun dan kini saya mahu hidup dalam kebenaran. 5 menit sebelum siaran langsung, saya duduk di tempat duduk saya. Skrip diletakkan di hadapan, tetapi saya meletakkannya di dalam laci meja. Hari ini, saya memutuskan untuk bercakap tanpa skrip, dengan suara saya sendiri, dengan bahasa saya sendiri. Kaki tangan memulakan kira detik. 5, 4, 3, 2, 1. Lampu merah menyala. Siaran langsung bermula. Saya memandang terus ke kamera dan mula bercakap. Selamat malam, saya Dina. Hari ini, saya ingin menyampaikan kisah tentang Malaysia kepada Anda. Tetapi sebelum itu, saya perlu membuat pengakuan. Saya membenci Malaysia. Pada 13 Mei 2008, saya berada di dataran. Seorang lelaki rebah di sebelah saya, dan darahnya berada di tangan saya. Saya percaya Malaysia adalah penceroboh yang cuba merampas tanah kami. Dan saya fikir keadilan telah ditegakkan apabila orang Malaysia dihalau keluar. Selama 15 tahun, saya hidup dalam kepercayaan itu. Hanya mendengar nama Malaysia, kemarahan saya akan meluap. Dan saya menganggap sesiapa yang menyokong Malaysia sebagai pengkhianat. Saya adalah orang yang penuh dengan keyakinan. Tetapi 15 tahun kemudian, saya mendapati bahawa kebenaran yang saya percayai adalah salah faham. Suara saya menggeletar, tetapi saya terus bercakap. Adalah satu pembohongan bahawa Malaysia cuba mengambil tanah kami secara percuma. Sebenarnya, ia adalah rancangan untuk melabur $6 bilion selama 20 tahun untuk membina jalan raya, sekolah dan hospital serta mewujudkan puluhan ribu pekerjaan. Semua hasil tuaian adalah milik kami dan mereka mahu memindahkan teknologi kepada kami. Tetapi kami tidak dapat mempercayainya. Kami mempunyai trauma daripada penjajahan Perancis, terdapat hasutan politik dan terdapat kekurangan komunikasi. Jadi salah faham timbul dan salah faham itu bertukar menjadi kudeta dan Malaysia menjadi penceroboh. Saya berhenti seketika, kemudian meneruskan. Apabila COVID-19 tiba, dunia meninggalkan kami, tetapi Malaysia berbeza. Mereka adalah yang pertama menghulurkan bantuan, menubuhkan makmal penyelidikan penyakit berjangkit dan mengukuhkan sistem perubatan kami. Terdapat juga orang seperti Dr. Muhammad Fadil yang telah merawat orang di kampung terpencil selama lebih 10 tahun. Mereka menghantar vaksin dengan drone, merevolusikan pertanian dengan ladang pintar, dan mengajar teknologi supaya kami boleh berdiri sendiri. Malaysia melihat manusia, bukan tanah. Mereka memikirkan masa depan kami, bukan keuntungan segera. Air mata bertakung di mata saya, tetapi saya menahannya. Seminggu yang lalu, saya melawat Malaysia. Di sana, saya bertemu dengan orang yang bekerja siang dan malam untuk Madagaskar. Mereka melihat kami bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai rakan kongsi. Mereka benar-benar mahu melihat kejayaan kami. Saya juga bertemu dengan Ibu Dr. Muhammad Fadil. Nenek berusia 70-an memegang tangan saya dan bertanya, "Adakah anak saya baik-baik saja?" Saya berkata, "Anak Anda adalah Wira Madagaskar dan patung telah didirikan di tengah-tengah kampung." Nenek itu menangis. Saya tercekat di hadapan mikrofon, tetapi saya menghabiskan kata-kata saya. Bukan Malaysia yang meninggalkan kami. Kami sendiri yang tidak dapat melihat kebenaran, termasuk saya. Saya hidup dalam pembohongan selama 15 tahun. Saya hidup dalam kebencian, tetapi kini saya tahu kebenaran. Malaysia tidak memalingkan muka daripada kami. Sebaliknya, kami yang memalingkan muka daripada Malaysia. Jadi, hari ini saya ingin berkata, saya tidak akan memalingkan muka daripada Malaysia lagi. Studio sunyi. Kaki tangan semua menahan nafas dan memandang saya. Saya mengucapkan kata-kata terakhir saya. Kami masih mempunyai peluang. Peluang untuk menyelesaikan salah faham, berdamai, dan membina masa depan bersama. Walaupun mengambil masa 15 tahun, ia tidak terlambat. Kebenaran sentiasa membebaskan kita. Siaran berakhir. Lampu merah padam. Saya duduk di situ, tercengang. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku. Beberapa kaki tangan bertepuk tangan secara senyap, tetapi saya tidak dapat mendengar bunyi itu dengan jelas. Saya kembali ke bilik menunggu dan menghidupkan telepon bimbit saya. Dan saya rasa jantung saya berhenti. Terdapat lebih daripada 500 message teks. Saya membuka satu persatu dengan tangan yang menggeletar. Terima kasih. Saya tidak tahu. Terima kasih kerana berani. Air mata saya mengalir. Saya faham sekarang. Terima kasih kepada Anda.
Saya tahu kebenaran. Sudah tentu, terdapat juga kritikan, mesej pengkhianat, ejen Malaysia dan syakwasangka tentang menerima wang juga bercampur. Tetapi sebahagian besarnya adalah terima kasih dan sokongan. Saya menangis sambil membaca mesej-mesej itu. Beberapa hari kemudian, ketua editor membawa data penarafan penonton. Ia adalah yang tertinggi dalam sejarah dan permintaan untuk siaran saya membanjiri kami. Beliau berkata orang ramai berubah dan Dina berada di pusat perubahan itu. Semasa berjalan di jalanan, orang yang tidak dikenali mengenali saya dan menghampiri saya. Seorang wanita muda memegang tangan saya dan berkata, "Selepas menonton siaran itu, saya mula belajar bahasa Melayu. Saya mahu pergi ke Malaysia." Saya menggalakkannya untuk berusaha keras dan merealisasikan impiannya. Sebulan kemudian, saya berada di lapangan terbang lagi. Kali ini, untuk liputan jangka panjang di Malaysia. Stesen radio telah merancang dokumentari jangka panjang mengenai Malaysia, dan saya mengendalikan projek itu. Ia adalah kerja untuk menyusun sepenuhnya kisah 15 tahun kami dan melukis masa depan. Semasa menaiki pesawat, saya melihat keluar tingkap. Papan tanda Melayu kelihatan di jalanan Antananarivo, Pusat Bahasa Malaysia, Restoran Malaysia, Pusat Kebudayaan Malaysia. Sepanduk besar bertulis, "Selamat datang," juga menarik perhatian saya. Sambil duduk dan memasang tali pinggang keledar, saya berfikir, apabila saya berdiri di dataran 15 tahun lalu, apabila saya membenci Malaysia, apabila tangan saya berlumuran darah, adakah saya pernah membayangkan masa depan seperti ini? Sudah tentu tidak. Tetapi kebenaran telah membawa saya ke sini, daripada kebencian kepada pemahaman, daripada salah faham kepada perdamaian, daripada masa lalu kepada masa depan. Pesawat berlepas. Sambil naik di atas awan, saya membuka nota saya. Saya mula mencatat rancangan penggambaran dokumentari, bermula dari dataran 2008, pengorbanan Dr. Muhammad Fadil, bantuan Malaysia semasa COVID-19, langit di mana drone terbang, dan pemuda yang mengimpikan masa depan. Kini, saya dalam perjalanan untuk menyampaikan kebenaran 15 tahun kami secara langsung. Drama plot twist antara Malaysia dan Madagaskar. Dan saya mahu menunjukkan kepada dunia bahawa di tengah-tengah drama itu terdapat keberanian untuk mencari kebenaran. Dan perdamaian di sebalik salah faham adalah mungkin. Cahaya matahari memancar melalui awan di luar tingkap. Ia adalah cahaya permulaan yang baru. Saya tersenyum dan mencatat ayat terakhir dalam nota saya. Kebenaran membebaskan kita.